Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin memberikan perkongsian mengenai sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berikan aku wasiat." Baginda bersabda, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Okey, hadis ini menerangkan bahawa sifat marah ini perlu dan dikehendaki untuk dijauhi oleh semua orang mukmin. Hal ini kerana sifat marah ini akan menyebabkan berlakunya perkara buruk kepada diri kita dan juga diri orang lain. Okey. Jangan marah di situ bermaksud kita perlu menjauhi dan mengelak daripada sebab dan punca yang menyebabkan kita marah. Okey, seterusnya jangan marah itu juga bermaksud kita perlu mengawal diri apabila kita marah. Hal ini kerana kita perlu untuk mengawal diri ketika kita marah untuk mengelak berlakunya perkara yang buruk. Okey, sebagai contoh, kita memaki hamun orang, kita memukul, kita mencaci dan sebagainya. Okey, di sini saya ingin memberikan pesanan bahawa orang yang gagah bukan bermaksud ianya gagah daripada segi tenaganya. Okey. Orang yang gagah ialah orang yang boleh mengawal dirinya daripada marah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala." Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Hadis ini bermaksud bahawa misi utama Nabi Muhammad di muka bumi ini adalah untuk menyebarkan ajaran Islam dan menghapus orang kafir. Okey. Hal ini kerana misi utama Rasulullah adalah untuk menegakkan akidah Islam. Islam menjamin hak pemeliharaan dan perlindungan darah, harta dan maruah diri kita jika kita melakukan 3 perkara ini, tuntutan ajaran agama Islam. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, yang kedua menunaikan solat fardu 5 waktu dan yang ketiga ialah membayar zakat. Okey, hak ini terus terjamin kecuali jika kita mengabaikan hak Islam. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, 'Wahai anak Adam, selagi mana engkau meminta, berdoa dan mengharapkan aku akan ampunkan apa-apa dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu banyak sampai mencecah awan langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, nescaya aku akan ampunkan bagimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya andainya engkau datang menghadapku dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau datang menghadapku tanpa engkau mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan mengurniakan untukmu keampunan sepenuh isi bumi." Okey, di sini bermaksud betapa besarnya rahmat Allah itu, betapa maha pengampunnya Allah kepada hamba-hambanya. Walaupun sebanyak mana dosa kita, sepenuh bumi ini
tetap Allah ampunkan, asalkan kita tidak mensyirikkan Allah. Hadis ini bukan menggalakkan semua Muslim dan mukmin untuk melakukan dosa kerap kali, tetapi hadis ini bagi menunjuk betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengira bahawa kita telah melanggar semua perintah dan larangannya. Daripada Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amru al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Malu di situ bermaksud dua. Yang pertama adalah tidak malu untuk memperbetulkan diri, untuk mentakwakan diri kepada Allah. Bermaksud mencari ilmu bagaimana kita ingin menyempurnakan akidah kita. Malu yang kedua pula ialah kita malu untuk melakukan perkara maksiat dan perkara yang dilarang oleh Allah. Daripada Abu Abdullah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, bagaimana pandanganmu jika aku mendirikan sembahyang-sembahyang fardu? Aku berpuasa bulan Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram. Aku tidak akan menambah apa-apa lagi lebih daripada itu. Apakah aku akan masuk syurga? Baginda bersabda, ya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis ini menerangkan bahawa cukup sudah kita melakukan perkara fardu sudah menjamin diri kita untuk masuk syurga. Sebagai contoh, menunaikan solat fardu 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi kita perlu menjaga kesempurnaan perkara fardu ini. Seterusnya, kita tidak melanggar segala larangan daripada Allah dan daripada Rasul. Perkara ini juga boleh menjamin kita untuk masuk syurga. Dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat. Setiap orang dinilai dengan niatnya. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai mengikut niatnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita untuk dikahwininya, maka hijrahnya dinilai mengikut tujuan hijrah itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bermaksud pentingnya niat dalam sesuatu perkara yang kita lakukan. Jika kita tiada niat dalam melakukan sebuah perkara tersebut, maka tiada ganjaranlah yang kita perolehi di akhirat nanti. Dan jika kita berniat melakukan suatu perkara ini hanya untuk duniawi sahaja, maka kita hanya dapat dunia dan kita tidak akan dapat ganjaran pahala di akhirat. Tetapi jika kita berniat sesuatu perkara ini untuk dunia dan untuk akhirat, maka kita akan dapat ganjaran pahala juga. Sebagai contoh, kita membaca Al-Quran. Niat kita adalah untuk menunjuk kepada orang lain, kepada keluarga kita. Di situ bermaksud walaupun membaca Al-Quran adalah perkara yang sunat dalam agama Islam,
tetapi ganjaran pahalanya tidak diterima kerana niatnya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Niatnya hanya untuk perkara duniawi sahaja. Tetapi jika dia membaca Al-Quran itu untuk mendapatkan ganjaran pahala di akhirat, maka dia akan memperolehi ganjaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai sebuah hadis daripada Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda. Beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Al-Nasa'i. Al-Tirmizi berkata ia adalah hadis hasan dan sahih. Hadis ini menerangkan bahawa kita perlu dan patut untuk meninggalkan perkara yang kita ragu-ragu demi menjaga maruah diri dan keharmonian agama kita. Hal ini kerana untuk mengelak perkara tersebut jatuh kepada hukum haram. Tetapi keyakinan adalah asas amalan dalam Islam. Jika kita tidak yakin dalam melakukan sesebuah perkara tersebut, maka amalan perkara tersebut tidak menjadi sah. Sebagai contoh, ketika kita sedang khusyuk solat, tiba-tiba kita rasa macam kita terkentut. Pada waktu tu kita ragu-ragu sama ada kita kentut ke tidak. Di sana kita perlu yakin kepada diri kita. Jika rasa ada macam keluar angin, maka batallah solat kita. Tetapi kita rasa kita kentut, tetapi kita tidak rasa bahawa ada angin yang keluar daripada benda tersebut, maka yakinlah bahawa solat kita tetap sah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebahagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan lain-lain sedemikian. Hadis ini menunjukkan umat Islam dikehendaki untuk meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan melakukan perkara yang berfaedah. Apakah contoh perkara yang tidak berfaedah? Contoh bagi perkara yang tidak berfaedah adalah kita bergosip, mengumpat, melakukan perkara hiburan dengan berlebihan. Semua perkara yang tidak berfaedah ini adalah hanya runtutan nafsu. Ajaran agama Islam ini menunjukkan bahawa ianya boleh melahirkan umat yang produktiviti yang berkualiti tinggi. Jika adanya umat yang berkualiti tinggi, maka perkara ini akan memberi kesan kepada sebuah negara tersebut. Jika negara tersebut mempunyai rakyat dan umat yang mempunyai produktiviti yang tinggi, maka negara tersebut akan mudah untuk maju.